Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis harta pula menurut fuqaha. Okey, yang ni pun ada yang buat apa tu kertas kerja kan. Adalah mutakawwam wal mutakawwam mangkul akar misalnya qimi semua ni kan. Okey, so yang pertama kita lihat daripada sudut pengiktirafan harta oleh syarak, sama ada dia mutakawwam atau ghair mutakawwam, iktiraf atau tak. Okey, kedua kita tengok daripada sudut sifat harta tu, boleh dialih atau tak. So kalau boleh alih mangkul, kalau tak boleh akar. Lepas tu kita tengok pada sudut unit je, ada persamaan atau tak. Kalau sama, misli, kalau tak, qimi. Lepas tu tengok pada sifat dia, zat dia, kekal atau tak kekal. Kalau kekal, istihlaki, kalau tak, isti'mali. Okey, apa satu-satu kita pergi je. Okey, so yang pertama kita tengok daripada sudut pengiktirafan harta oleh syarak. Tengok mutakawam atau ghair mutakawam, bernilai atau tak bernilai. Kalau mal mutakawam adalah harta bernilai yang boleh dikuasai dan dimiliki. Okey, serta diharuskan penggunaannya oleh syarak. Okey, pengiktirafan harta oleh syarak adalah dengan syarat yang pertama, harta tersebut dimiliki oleh pemilik harta dengan cara yang sah. Dan yang kedua, harta tersebut boleh dimanfaatkan mengikut hukum syarak. Okey. Seterusnya, mal ghair mutakawwam, iaitu harta yang tidak bernilai. Inilah harta yang tidak boleh dikuasai, belum dimiliki atau ditegah pemilikannya oleh syarak. Okey, contoh tak dimiliki apa? Contoh tak memiliki ikan di air atau burung di udara. Benda tak ada lagi kan. Kalau kita dah memancing, dapat ikan lah. Okay, itu dikira dimiliki lah. Tapi kalau ikan dalam laut, kita cakap tu ikan kita, tak lah. Okay. Dan kedua, sama ada belum dimiliki dengan sebenar atau penggunaannya tidak dibenarkan oleh syarak, kecuali darurat. Contohnya babi. Babi tak boleh makan kan. Kecuali dalam isu darurat lah. Maknanya tak boleh ambil manfaat juga. Maknanya dikira sebagai harta tak bernilai. Okey. Tetapi untuk bukan Islam, bagi Hanafi, babi adalah harta yang bernilai. Kerana isu kebebasan agama lah, sebab bagi orang bukan Islam, babi adalah satu benda yang boleh dimakan. Okey, tapi selain Hanafi, dia dikira sebagai bukan harta. Sebabnya kena ikut Muslim. Okay. Apa isu dia kat sini? Okey, so isu dia kat sini kita dapat tengok dalam masalah akad atau kontrak. So yang pertama, harta yang bernilai sah dijadikan subjek akad seperti jual beli, gadaian atau sewa. Harta tak bernilai tidak boleh dijadikan subjek akad. Akad itu dikira sebagai tidak sah. Okey. Isu satu lagi, ini yang boleh nampak lah kot. Kes tadi, kes babi itu tadi. Okey, dalam masalah pembayaran ganti rugi kerosakan. So harta yang bernilai perlu bayar ganti rugi harta yang diiktiraf oleh syarak. So ikut kimi atau misli. Sekejap lagi kita akan go kimi dengan misli. Tapi harta yang tidak bernilai tak perlu bayar ganti rugi kerana harta tidak diiktiraf syarat pemilikannya. Tapi kalau ikut Hanafi, bukan Islam, perlu dibayar ganti rugi. Sebab babi tadi dikira sebagai bernilai. Ikut untuk orang bukan Islam. Okey, itu ada perbezaan dekat situ. Okey. So, harta yang bernilai adalah apa yang berharga pada manusia. Harta yang tidak bernilai terkeluar daripada muamalah ikut undang-undang seperti public goods. Public goods contohnya, public goods dalam konteks ni kita ambil udara lah. Kan, udara, air pun sekarang dah kena bayar kan. Okey. So, harta yang tidak bernilai lain, contohnya harta yang diharamkan oleh undang-undang. Contohnya dadah atau ketum kan. Walaupun ada harga, tapi benda tu kira tidak bernilai di sisi undang-undang. Dan seterusnya harta kerajaan untuk umum. Ini public good yang lain lah, contohnya lampu jalan, jalan raya, jalan kampung. Itu public goods yang boleh digunakan oleh semua orang yang untuk umum. Okey. Seterusnya kita tengok harta itu daripada sudut sifatnya, sama ada boleh dialih atau tak. Ini kita tengok mal mangkul, harta boleh alih, atau mal akar, harta tak boleh alih. So, mal mangkul boleh diubah dari satu tempat ke satu tempat lain tanpa mengubah bentuk atau struktur asal harta tersebut. Contohnya kereta, barang, wang, kita boleh angkat kan, pindah tempat lain. Tapi harta tidak boleh alih, mal akar ni tak boleh dialih lah. Kalau alih dia jadi lain lah. Okay, contohnya tanah. Tanah memang tak boleh alih lah. Bangunan 4 tingkat tak boleh alih. Tapi kalau rumah kampung dulu kita boleh angkat kan. Itu mungkin boleh dimasukkan sebagai tak alih. Okay. So again kat sini pun ada perbezaan khilaf jugalah, khilaf ulama antara Hanafi dengan Maliki. So Hanafi cakap harta alih adalah boleh pindah, sama ada struktur itu kekal atau berubah. Dan harta tidak alih
kekal, tidak boleh pindah, iaitu tanah sahaja. So kalau jual tanah, bangunan, pokok, tanaman, semua tu dikira sebagai harta tak alih, kecuali dia ikut bumi yang tu sekali, kan? So kalau jual bangunan atas tanah, dia kira tidak terikut tanah, kerana bangunan itu dikira sebagai harta alih. Okey. Maliki pula menyempitkan bidang harta alih dan memperluaskan harta tak alih. So harta tak alih kalau ubah menjadi rosak dan berubah, maknanya bukan tanah je. Kalau kita ubah tu termasuklah bangunan ke pokok ke. So civil law pun menerima konsep ni sebagai harta alih, maknanya apa-apa yang berada di atas tanah tu dikira sebagai harta tidak alih. Okey. Contoh pemindahan mangkul pada akar, contohnya pintu, saluran paip dan elektrik. Dia boleh jadi akar kalau dia bersambung dan melekat dengan akar. Okey. Pada masa yang sama, akar pun boleh jadi mangkul. Contohnya batu bata pada rumah tu, kalau rumah dah hancur, dia boleh dialih juga. Kayu, runtuhan. Contoh dia lah. Okey. So tujuan pengkategorian ini dapat dilihat dalam masalah. Banyak juga masalah ni. Satu, syuf'ah. So hak syuf'ah ialah ambil harta kongsi dengan gantian harta lain. Maknanya kita nak ganti harta tu. Okey. Harta tak alih tertakluk kepada hak syuf'ah, tapi harta alih tidak ada hak syuf'ah. So kalau tengok isu Maliki Hanafi tadi, akan ada pertikaian lah dekat situ. Okey, seterusnya ini satu isu yang besar juga dalam isu wakaf. Okey. So wakaf harta tak alih sah wakaf. Manakala wakaf harta alih ada perbezaan pendapat. Bagi Hanafi, harta tak alih saja boleh diwakafkan, termasuklah mangkul ikut akar. Okey. In term of wasiat, orang yang mewariskan boleh jual harta alih bila perlu, dan tapi dia tak boleh jual harta tak alih tapi dibenarkan seperti untuk tujuan bayar hutang. Maknanya dia boleh jual harta yang boleh alih, tapi tak boleh jual harta yang tak boleh alih. Cuma dibenarkan untuk tujuan bayar hutang. Complicated sikit ayat ni. Macam mana nak simplify dua ayat ni tu. Okey. Okey, seterusnya dalam jual beli. Okey. So harta tak alih, pembeli boleh menjual harta yang dibelinya walaupun barang tersebut belum diterima. Okey, harta tak alih ni kita boleh jual walaupun belum diterima. Okey, tapi harta alih pula perlu penerimaan sebelum jual beli. Ini mengikut pandangan Abu Hanifah dan Yusuf. Okey. Seterusnya dalam isu hutang. Okey, so apabila bankrupt, perlu dulu jual harta alih, kan? Kalau tak cukup, baru kita top up dengan harta tak alih. Okey. Okey, seterusnya kita tengok daripada sudut unitnya, ada persamaan atau tak. Mithli dan qimi. Mithli harta serupa, qimi harta senilai. Okey, so mithli harta mempunyai persamaan dengan harta lain di pasaran. Okey, tanpa ada perbezaan ketara. Contohnya kereta Proton yang baru apa, X50. Okey, so X50 ni rosak, katalah kita langgar, kita boleh ganti rugi dengan X50 yang lain. Contoh, senang nampak, harta serupa kan. Okey, ada 4 kategori. Yang pertama, al-makilat, barang yang boleh disukat seperti gula, beras dan sebagainya. Al-mauzunat, yang boleh ditimbang seperti kapas, buah-buahan. Al-adadiyat, boleh dihitung atau dikira seperti kerusi, meja, kereta. Dan az-zariyat, boleh diukur keluasan seperti kain, tanah dan sebagainya. Ini jelas kan. Okey, seterusnya harta malqimi atau harta senilai. So malqimi ni harta yang tidak memiliki keserupaan atau memiliki persamaan tetapi berbeza harga yang ketara. Okey, contoh senang, kita cakap tadi kereta kan, X50 kan, Proton X50. Tapi kalau ada satu kereta antik, saya pun tak pasti, Ford Mustang zaman dulu kan, tahun 90-an. Okey, model tu cuma ada satu je di dunia, katakanlah. Okey, so dia tidak ada harta yang serupa dengan dia, kan? Cuma kita boleh nilai lah, katalah kereta tu kita nilai harga 10 juta katakan. Maknanya dia ada nilai, tapi dia tidak ada yang serupa dengannya. Okey, so maknanya kita boleh cakap malqimi ni harta yang sukar diperolehi di pasaran, atau
ada di pasaran tapi berbeza daripada segi timbangan dan harga. Okey. So harta serupa boleh jadi harta senilai. Contoh tadi macam X50 tu kan, katalah lagi 20 tahun X50 dah tak keluar dah. Dan katalah dia keluarkan 10,000 unit, daripada 10,000 unit tu yang tinggal lepas kena langgar apa-apa semua tinggal 5 je. Okey. 5 tu dia dah jadi satu kereta antik atau malkimi. Okey. Dia boleh bertukar. Okey. Kategori ni kita boleh lihat dalam masalah ni masalah ganti rugi keserokan ni. Tadi kita dah cakap pasal kerosakan. So kalau harta serupa kita boleh bayar ganti rugi jika ada dan sama di pasaran. Okey. Tapi kalau harta senilai, kereta antik tadi kita kena bayar nilai barang yang dirosakkan. Okey. Kalau mahal terpaksa lah. Okey. So sebenarnya dalam masalah syarikat iaitu tentang syarikat dibagikan. So kalau harta serupa senang, bahagian dia perlu dibuat walaupun ada tak setuju, kita bahagi je sebab benda tu share dia nilai sama kan. Tapi kalau harta senilai kena semua orang setuju. Maknanya kalau kereta antik tu nak jual ada 4 pemilik, 4 orang kena setuju. Itu isu dia lah. Okey. Seterusnya kita tengok daripada sudut sama ada dia kekal atau tak kekal zatnya selepas digunakan. Kalau kekal, mal istihlaki tidak boleh digunakan. Kalau istimali boleh digunakan. Okey. So istihlaki harta yang berubah bentuk asalnya bila digunakan. Contohnya makanan dan minuman. Okey. Duit juga dikira sebagai istihlaki walaupun zat tak terhapus tapi telah bertukar pemilik. Okey. Istimali harta yang boleh digunakan tidak berubah struktur asalnya jika digunakan walau berulang kali. Maknanya kita guna baju, guna perhiasan, cincin, rantai, dia tak berubah sifat dia. Okey. So tujuan kategori ini dapat dilihat dalam masalah kontrak. So istihlaki kontrak tujuan dia habis digunakan seperti hutang dan pinjam makanan. So, kalau nak pinjam makanan, saya nak pinjam chicken chop awak, kalau chicken chop dah habis, macam mana? Susah kan? Okey. Tapi dalam konteks istimali dia boleh ada kontrak sewa dan pinjaman seperti sewa kereta. Maknanya zat kereta tu masih ada. Walaupun dah ada isu lah maintenance ke apa ke kan, tapi zat kereta tu masih ada. Okay.